Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu jadual perlawanan di La Liga untuk minggu ini. Real Sociedad akan bertemu dengan pasukan Las Palmas. Real Madrid akan bertemu dengan pasukan Celta Vigo. Sevilla akan bertemu dengan pasukan Girona. Villarreal akan bertemu dengan pasukan Barcelona. AC Bundesliga, RB Leipzig akan bertemu dengan pasukan Stuttgart. Bochum akan bertemu dengan pasukan Dortmund. Borussia Mönchengladbach akan bertemu dengan pasukan Bayer Leverkusen. Bayern Munich akan bertemu dengan pasukan Augsburg. Kita mulakan dengan aksi bola sepak tempatan. Debaran aksi JDT di Asia semakin membara. Perjalanan wakil tunggal negara JDT menjadi tumpuan. Tak kala aksi Liga Juara-Juara Asia ACL bakal bermula tidak lama lagi. Pasukan Kendalan Tano Solari sudah pasti mahu memperbaiki pencapaian hebat tahun lalu apabila mara kepusingan kalah mati ACL 2022. Malah prestasi memukau dalam aksi domestik musim ini sudah pasti memberikan suntikan tambahan buat pasukan Harimau Selatan untuk melangkah ke Asia. JDT diletakkan dalam pot 3 bersama pasukan wakil Singapura, Lion City Sailors, Melbourne City daripada Australia, Hanoi FC daripada pasukan Vietnam dan Kaya FC daripada Filipina. Kedudukan itu menyaksikan JDT berpeluang untuk diundi bersama pasukan daripada Jepun, Korea, Thailand dan juga China. Pada musim kali ini, JDT juga masih berpeluang untuk bertemu dengan gegasi Korea, Ulsan Hyundai yang berada di pot 1, Kawasaki Frontale di pot 2 dan juga Orang Warek pada pot 4. Undian akan membentuk 10 kumpulan yang terdiri daripada 4 pasukan pada setiap satunya. Pasukan daripada zon barat akan diundi dalam kumpulan A hingga E, manakala pasukan daripada zon timur akan mendapat tempat dalam kumpulan F hingga J. Undian akan berlangsung pada 24 Ogos nanti, iaitu hari ini, dan kejohanan akan bermula pada September 2023 hingga Mei 2024. Kelantan FC dapat CEO baru. Pasukan Kelantan FC mendapat suntikan semangat hari ini menerusi pelantikan Ahmad Muzakir Hamid sebagai CEO baru pasukan. Pengumuman pelantikan dibuat melalui laman media sosial rasmi mereka. Muzakir bukanlah asing dalam arena bola sepak Kelantan kerana beliau merupakan naib Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan iaitu KAFA. Selain itu, beliau yang juga graduan Fakulti Sains Sukan dan juga Rekreasi UiTM Shah Alam turut berperanan membantu pemilik pasukan Kelantan FC, Norizam Tukiman, untuk memutamakan pemilikan Kelantan pada tahun 2020 yang lalu. Pelantikan Muzakir diharap dapat mengukuhkan lagi pengurusan pasukan Darat Warrior dan struktur kewangan mereka supaya menjadi lebih stabil. Kita ke aksi bola sepak Eropah. Barcelona masih belum mendaftarkan 3 pemain mereka. Barcelona dilaporkan masih belum mendaftar 3 pemain utama mereka ke dalam skuad kendalan Xavi Hernandez. Dia juga sudah memulakan kempen La Liga tanpa 3 pemain ini, iaitu Marcos Alonso, Inaki Pena dan juga Inigo Martinez. Perkara ini juga berlaku berikutan masalah kewangan mereka yang masih belum selesai, menyebabkan mereka terpaksa menangguh pendaftaran beberapa pemain mereka dengan mengharapkan ada lagi pemain yang akan keluar sebelum jendela perpindahan ditutup nanti. Kegagalan mereka untuk menyelesaikan masalah kewangan mereka juga menjadi punca mengapa mereka tidak berjaya untuk mendapatkan semula Lionel Messi. Setakat ini, hanya orang Romeo sahaja yang berjaya didaftarkan. Alonso telah menandatangani kontrak baru bersama pasukan pada Januari yang lalu, tetapi tidak mempunyai ruang untuk didaftarkan pada pasukan. Manakala Inaki Pena juga baru saja memperbarui kontraknya pada bulan Mei lalu, juga tiada ruang untuk didaftarkan. Inigo Martinez pula yang datang secara percuma daripada pasukan Athletic Club masih belum pulih daripada kecederaan, membuatkannya belum lagi didaftarkan sebagai pemain. Walaupun berdepan dengan masalah tersebut, Barcelona masih mencuba untuk mendapatkan Joao Cancelo daripada pasukan Manchester City dan dikatakan perjanjian sudah hampir dimutamakan pada ketika ini. West Ham semakin hampir untuk dapatkan Muhammad Kudus. West Ham dilaporkan semakin hampir untuk mendapatkan penyerang pasukan Ajax, Muhammad Kudus, selepas 2 kali ditolak oleh pasukan tersebut. Pengendali pasukan, David Moyes, semakin terdesak untuk memperkukuhkan lagi barisan serangan mereka selepas dia kehilangan Scamacca baru-baru ini. Dia juga telah mendapatkan beberapa pemain berprofil tinggi seperti Esa Alvarez, James Ward-Prowse dan juga Konstantinos Mavropanos. Mereka telah menawarkan sebanyak 40 juta euro kali ini kepada pasukan Ajax dan pasukan itu dikatakan sudah menerimanya dan hanya menunggu masa untuk memutamakan perjanjian tersebut. West Ham juga difahamkan akan membayar secara ansuran kepada pasukan Ajax selama 5 tahun berserta dengan 10% klausul perpindahan, dan ia bermakna West Ham boleh menjual Kudus pada nilai 50 juta euro dan ke atas untuk memperoleh keuntungan daripada pembelian tersebut.
Ole Watkins bantu Aston Villa untuk tempah slot ke Europa Conference League. Ole Watkins yang menjadikan hat-trick dalam perlawanan Aston Villa menentang pasukan Hibernian dalam Europa Conference League Qualification untuk memastikan pasukannya itu akan bersaing dalam kejohanan peringkat Eropah tersebut. Aston Villa berjaya meneruskan kelab daripada skor leg itu dengan jaringan 5-0. Hasil sumbangan 2 gol daripada Leon Bailey dan juga Douglas Luiz sudah cukup untuk menunjukkan dominasi Unai Emery setakat ini. Unai Emery tidak memandang mudah dalam perlawanan ini dengan dia menurunkan barisan terkuatnya untuk memastikan slot ke Eropah itu adalah milik mereka. Manchester City sasar pemain baru selepas tidak berminat lagi dengan Lucas Paqueta. Manchester City melihat kepada option terbaru selepas mereka tidak lagi berminat dengan Lucas Paqueta yang dikatakan terlibat dengan masalah pertaruhan sebelum ini. Mereka masih belum lagi menjumpai pengganti kepada Ilkay Gundogan yang menyertai pasukan Barcelona serta Calvin Phillips yang juga dikatakan akan meninggalkan pasukan pada jendela perpindahan kali ini. Mereka setakat ini sedang mematikan perkembangan Matheus Nunes daripada pasukan Wolves dan juga Eberechi Eze daripada pasukan Crystal Palace. Nunes yang menyertai pasukan Wolves pada musim lalu daripada Sporting CP mungkin menjadi pilihan utama mereka memandangkan pasukan Wolves kini sedang mengalami krisis kewangan yang semakin meruncing. Mereka juga terpaksa melepaskan Ruben Neves ke Arab Saudi bagi memperoleh sumber kewangan untuk membantu mereka pada ketika ini. Perkara ini bagaimanapun bergantung kepada situasi Calvin Phillips, sama ada dia akan berpindah ataupun tidak untuk mereka cuba mendapatkan pemain baru sebagai gantian. Bernardo Silva tak jadi pindah. Bernardo Silva dilaporkan sudah pun bersetuju untuk menandatangani kontrak baru bersama pasukan Manchester City, sekaligus menamatkan spekulasi perpindahannya ke pasukan Barcelona. Pep Guardiola juga pengendali pasukan Manchester City masih mahu dia kekal bersama pasukannya dan keputusan itu sudah pasti memberikan sedikit kelegaan kepadanya. Silva diberitakan sudah menerima tawaran kontrak terbaru yang menyaksikan dia akan kekal di Etihad sehingga Jun 2025 nanti. Dia juga menyatakan kegembiraannya untuk terus kekal di sana dan akan membantu pasukan City untuk memenangi pelbagai trofi lagi sepanjang tempoh dia di sana. Kecederaan Chukwuemeka menjadi peluang Gallagher untuk terus bersinar. Kecederaan yang dialami oleh Carney Chukwuemeka akan memberikan peluang kepada Conor Gallagher untuk terus bersinar di posisi tersebut. Chelsea sebenarnya sudah membuka jalan kepada Gallagher untuk berhijrah, tetapi pengendali baru mereka, Mauricio Pochettino, dilihat gemar menggunakannya pada musim ini. Disebabkan dengan keadaan itu, Conor Gallagher berkemungkinan besar akan terus kekal bersama skuad Pochettino pada ketika ini. Selepas Chukwuemeka terpaksa berehat panjang akibat kecederaan tersebut, Trevor Chalobah dan juga Callum Hudson-Odoi disebut-sebut akan meninggalkan pasukan tidak lama lagi. Dan persembahan Gallagher setakat ini sudah memuaskan hati Pochettino untuk dia terus kekal menjadi pilihan utama nanti. United batalkan niat untuk dapatkan pertahanan pasukan Nice. Manchester United dikatakan terpaksa membatalkan niat mereka untuk mendapatkan pemain pertahanan pasukan Nice, Jean-Claude Todibo, selepas permintaan West Ham untuk mendapatkan Harry Maguire ditolak. Mereka memerlukan wang hasil penjualan Maguire untuk menampung kos pemain itu. Tawaran Liverpool untuk Andre ditolak. Liverpool dilaporkan sudah mengeluarkan tawaran sebanyak 30 juta euro kepada pasukan Fluminense untuk mendapatkan pemain tengah mereka, iaitu Andre, tetapi telah pun ditolak. Mereka mahukan nilai yang lebih tinggi daripada itu. Bayern cuba dapatkan pemain pasukan Southampton. Bayern Munich dikatakan akan cuba mendapatkan pemain pertahanan pasukan Southampton, iaitu Armel Bella-Kotchap, yang juga menarik minat pasukan Borussia Dortmund. Belum ada lagi permintaan rasmi setakat ini dan jendela perpindahan sudah semakin hampir untuk ditutup. Galatasaray tawar kontrak secara pinjaman kepada Ryan Gravenberch. Di sebalik spekulasi perpindahan pemain tengah Bayern, Ryan Gravenberch ke Manchester United dan juga Liverpool, klub yang berpangkalan di Turki, iaitu Galatasaray, berminat untuk mendapatkan pemain tersebut secara pinjaman. Mereka menawarkan sebanyak 10 juta euro sebagai bayaran pinjaman dengan 20 juta euro lagi sebagai option untuk mendapatkannya secara tetap. Fiorentina beri amaran kepada Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat telah diberikan amaran oleh pasukannya, iaitu pasukan Fiorentina, supaya menyelesaikan segera proses perpindahannya dengan cepat dengan diberikan tempoh selewat-lewatnya sehingga Jumaat ini. Dia juga tidak menafikan Liverpool, Manchester United dan juga Atletico Madrid adalah antara pasukan yang berminat untuk mendapatkannya. Fulham mahu dapatkan penyerang pasukan Juventus. Fulham dilaporkan berminat untuk mendapatkan penyerang pasukan Juventus, iaitu Moise Kean, yang dinilai sebanyak 30 juta euro. Fulham memerlukan seorang penyerang selepas mereka kehilangan Mitrovic yang berhijrah ke Arab Saudi baru-baru ini.
Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.